Okey, hari ini thank you. Hari ini kita sambung lagi di bawah subtopik 2.3 persamaan perakaunan. Okey, iaitu kamu punya standard pembelajaran adalah kamu mesti boleh menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Kesan ini dia punya keywords kesan hari ni. Kita mau tengok kesan. Okey. Lepas tu kamu boleh menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Dan juga kamu juga boleh menunjukkan kesan terhadap ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik terhadap persamaan perakaunan. Yang kita kira-kira sebelum ni yang tadi tu dia cuma merangkumi ni menulis rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Lepas tu kamu menghitung nilai aset, liability dan EP tanpa hasil dan belanja. Guna rumus je. Ini guna rumus. Okey, tapi hari ni kita mau tengok yang melibatkan hasil dan belanja serta ambilan sudah ya. Jadi, kamu sudah salinkan ni contoh kesan urus niaga terhadap persamaan perakaunan. Kalau kita tengok ada banyak urus niaga. Kamu tahu ke urus niaga tu apa? Ataupun kamu apa ni? Macam tak boleh aku brand betul. Apa ni urus niaga ni? Lah. Okey. Urus niaga tu apa? Urus niaga tu okey. Yang dia beli je. Urus niaga tu membeli je lah maksudnya yang kau faham. Selain itu apa lagi? Tentang untung. Okey lagi. Yang ni tidak mau bercakap pun. Kenapa ini tidak bercakap ini? Cakap kamu. Rosyamdi, apa yang kau faham pasal tentang apa lagi? Tentang apa? Armiza, Afiza, Natalie, Rosyamdi, bercakap kamu. Cakap je lah, Bah. Kalau kamu tak tahulah cikgu, saya pun tak pastilah urus niaga ni. Biasanya saya belajar XYZ je. Apa dia? Tak tahu. Okay. Natalie? Tahu. Natalie tahu. Tak juga. Okay, Rasyamdi. Kurang pasti. Okay, Armiza. Armiza. Bangun kan ni? Tak tahu juga. Okay. Okay, so sekarang kamu tolong Tata. Dalam perkawanan, mau tidak mau, kamu mesti akan berjumpa dengan urus niaga. Urus niaga. Kadang dia panggil perkataannya urus niaga. Okay. Tapi tiba-tiba Cikgu Dahlia pun kadang-kadang dia sebut perkataan transaksi. Bagus-bagus bahasa Melayu dikasih bahasa Inggeris lagi. Okay, janganlah kamu terkejut kalau tiba-tiba dia ada perkataan transaksi. Okay. Transaction. Tahu transaction? Pernah dengar perkataan transaction? Transaksi. Okay, urus niaga ni dalam kita punya macam mana bah? Macam activity. Macam begitu. Kalau dalam bahasa harian kita kan activity. Activity kita dalam harian. Macam kamu kan, apa kamu punya activity harian hidup kamu? Macam tu. Okay, kalau dalam perniagaan dia cakap, apa urus niaga yang berlaku dalam perniagaan kamu? Macam tu. Okay, jadi bila cakap urus niaga, apa-apa saja aktiviti yang melibatkan perniagaan. Sama ada kamu beli barang, kamu jual barang, kamu ambil barang, kamu hutang barang, kamu mengasih hutang orang, kamu membawa masuk modal, kamu mengambil duit perniagaan. Macam-macam lah, apa-apa saja aktiviti perniagaan. Jadi aktiviti perniagaan kita panggil sebagai perkataan urus niaga. Ataupun kadang-kadang ada soalan tu dia
pakai transaksi. Dia cakap perkataan transaksi. Okey. Fahamkah? Faham. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ini kita tengok satu persatu. Apakah kesan setiap urus niaga terhadap kamu punya persamaan perakaunan? Persamaan perakaunan tu kamu mesti ingat di kepala kamu. A sama dengan L tambah EP. Ataupun kamu ingat alif je. Boleh? Alif. A-L-E-P. Alif. 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 Ingat alif? Okey, nanti dia akan berkembang menjadi AB sama dengan LEH. Ini kamu kena ingat perkataan. Dua perkataannya ingat. Ya. ALEP ataupun dan juga ABLEH. Ingat dua perkataannya? Tolong take note. Ini je lah yang akan mengasih ingat kamu sampai bila-bila dengan akaun. Alep dengan ableh. Alep ini adalah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Equity pemilik. Jadi di bawah ni ada empat rumus kan cikgu ajar kamu. Yang ableh ini nanti cikgu akan kasih tunjuk like kamu. Ableh sama juga usulnya daripada ableh ni. Okey. So, bagi setiap urus niaga ni, apakah kesannya terhadap benda ni? Alep ni. Okey. Okey. Contohnya macam ni lah, macam apa kesannya kalau kamu membeli barang niaga 500 dengan tunai? Apa kesannya terhadap A? Apa kesannya terhadap L? Apa kesannya terhadap EP? Okey, sebelum kamu mau tahu apa kesannya, kamu kena tahu inya. Sebelum mau tahu kesan, stepnya yang pertama, step 1. Kamu kena kenal pasti akaun apa yang terlibat. Step 1. Step 2, baru kita cek apa ini kenal pasti akaun apa yang terlibat. Dia punya tip mesti at least 2 akaun. Kamu faham ke apa perkataan at least tu? Sekurang-kurangnya. Ini yang cikgu tulis biru-biru ni, minta tolonglah kamu tulis di buku kamu. Sekurang-kurangnya. Ini benda-benda penting ni. Sekurang-kurangnya. Tahukah perkataan sekurang-kurangnya? Maksudnya setiap satu urus niaga. Okay. Maksudnya ni macam ni. Setiap satu urus niaga at least 2 akaun yang terlibat. Sebab itulah dia ada sistem catatan bergu. Bergu ni kan mesti at least 2. At least 2. Dia tidak boleh satu. Dia tidak boleh single. Tidak boleh single. Kalau tidak, rekod kamu akan jadi tidak lengkap. RTL. Faham? Fahamkah faham? Okey. Bila kamu sudah tahu, kenal pasti akaun apa yang terlibat, step yang kedua, kamu kena tahu kamu mesti tahu ataupun expert lah, mahir. Hafal setiap kategori ataupun klasifikasi akaun. Mesti tahu. Barulah kamu pergi step ketiga, guna kamu punya panca indera yang ketujuh. Sixth sense kamu. Iaitu kamu kena tahu akaun manakah yang akan bertambah, akaun manakah yang akan berkurang. Bila kamu sudah kenal pasti 2 akaun kan, kamu kena identify yang mana satu bertambah, yang mana satu berkurang. Okey, faham ke anak-anak? Kasih kecil lah, nasa nak muat. Macam tu Ini basic je lah. Okey, cuba kita
aplikasikan step ini dekat urus niaga pertama. Membeli barang niaga RM500 dengan tunai. Okey, kenal pasti akaun apa yang terlibat daripada urus niaga ni. Ini ada sudah dia bagi, iaitu inventory dengan tunai. Macam mana dia tahu cikgu inventory ya? Macam mana dia tahu inventory? Okey, sebabnya bagus, pandai kamu. Sebab dia ada perkataan barang niaga. Tolong alert ini. Di mana ada perkataan barang niaga, dia akan impact kepada akaun itu adalah inventory. Fahamkah? Faham? Okey. Kemudian baru satu kan, dia mau at least 2. Satu lagi, akaun apa yang terlibat? Very good. Sebab dia ada tunai. Okey, di sini. Yang ini tunai senang. Sebab dia sudah memang dalam klasifikasi akaun ada, betul kan? Di dalam klasifikasi akaun tidak ada perkataan barang niaga. Betul kan? Kak, cikgu buka klasifikasi akaun kamu ini. Itu mesti hafal sudah. Betul-betul lama betul kasih ajar kamu tu. Supaya kamu memang betul-betul expert kan. Saya juga cakap kamu mesti apa? Kamu mesti kuasai klasifikasi akaun. Betul kan? Kalau kamu tidak kuasai klasifikasi akaun, jangan haraplah kamu boleh pergi lebih jauh. Alamak, bukan di sini. Sekejap, cikgu bukakan kamu. Mana sudah ini klasifikasi akaun? Inilah. Okey, kamu kena betul-betul sudah hafal klasifikasi akaun yang tadi tu. Sekejap, lambat dia masuk. Sampai berat kali. Ini bah. Yang ini maksud cikgu. Nah, ini. Yang bawa-bawanya, yang kuning-kuning, yang akaun ni. Kamu sudah hafal ini semua ni. Mesti sudah hafal. Kalau cakap aset kan, kamu sudah di kepala kamu, aset di bawahnya ada 2. Ada aset semasa. Macam ni. Lepas tu aset semasa tu ada apa? Ada ni semua ni. Aset bukan semasa ada ini. Mesti kamu sudah expert ini. Mesti wajib. Kalau tak, memang sangkut kamu buat kesan ini. Okey kah? Okey. Okey. Kita pergi buku teks balik. Tunai kan memang ada juga klasifikasi akaun. Sekarang kita pergi step yang ketiga. Yang mana satu akan bertambah, yang mana satu akan berkurang. Okey. Jadi, kita akan tengok. Ini dia tulis sudah di sini, tambah. Jadi cikgu tak bolehlah tutup dia punya jawapan. Ada soal jawapan. Inventory kamu akan bertambah. Kenapa inventory kamu bertambah? Sebab dia beli. Bila dia beli barang niaga, barang-barang, contohnya dia jual alat tulis kan, dia belilah stok buku, stok ini. Jadi dia letak dalam kedainya. Jadi bertambah ke berkurang? Mestilah bertambah. Betul ke betul? Inilah cikgu cakap, kena guna kamu punya panca indera yang ketujuh. Common sense, fikir logik. Orang yang belajar akaun ni kena dia punya high order thinking skill tu mesti betul-betul tahap dewa. Okey, kemudian tunainya. Ni dia letak sudah tanda berkurang, tolak. Maksudnya berkurang. Kenapa tunainya berkurang? So dia beli. Betul. So dia guna. Ini yang warna pink ni punya sebab. Sebab duit tu dia sudah guna untuk bayar. Dia bayar untuk dia beli inventory tadi. Jadi duitnya tu sudah berkurang. So tolaklah itu. Okey. Sebenarnya ada satu step yang terakhir, iaitu step yang keempat. Berapa nilai? Ini wajib sebelah debit atau wajib balance. Balance bahasa Inggeris lagi. Wajib imbang. Maksudnya di sebelah ni, sebelah kiri kanan tu mesti imbang. Ataupun debit, sebelah debit mesti sama dengan sebelah kredit. Okey. Yang alif ni, sebenarnya alif ni adalah debit. Lepas tu sama dengan
Cikgu tulis. Ini cikgu usah buat dengan kamu. Sama dengan Katie. Cikgu letak macam tu. DT tu maksudnya debit. Ataupun cikgu tulis macam ni lah. Debit. Katie tu maksudnya kredit. Kredit. Kesian kamu. Cikgu ni suka pakai shortcut kan? Tak faham. Maksudnya asset tu sama dengan debit. L tambah dengan EP tu sama dengan kawasan kredit. Fahamkah? Faham? Ini cikgu letak sama dengan ni di tengah-tengah. Asset tu adalah debit. Liability tambah EP tu adalah kredit. Jadi step yang keempat ni, kamu kena tanya diri kamu berapakah nilai pertambahan ataupun pengurangan. Yang mana dia punya tip di sebelah debit dengan sebelah kredit mesti sama. Kalau di sebelah debit tu dia berkurang sebanyak 500, maksudnya di sebelah kredit itu pun mesti berkurang 500. Ataupun di sebelah debit tu mungkin dia berkurang sebanyak 500 dan di sebelah debit juga bertambah sebanyak 500. Dia jadi kosong balik. Okey, cikgu aku tidak faham. Jadi cikgu review balik ya. Step 1 faham. Step 2 faham. Step 3 faham. Step 4 ndek kualang. Okey, step keempat cikgu setuju kamu. Sebenarnya advance sudah ni. Paling ini memang last. Ya, ini guna sense. Ambil kau. Okey, step keempat ni berapa nilai cikgu? Untuk soalan satu ni, imbang kan dah imbang? Cuba kita cuba. Cuba kita cuba lagi. Cuba kita cuba. Inventory. Inventory ni asset ke liability? Asset kan? Tunai ni asset ke liability? Asset kan? Dua-dua duduk di sebelah debit ini sekarang kita cek. Bolehkah dia kasih imbang kalau kita pakai step 4 ni? Okey, inventory dia cakap bertambah. So kita letak tambah. Berapa bertambah? Nilainya 500. Okey. Manakala di sebelah kredit, liability mana ada liability sini cikgu? So kosong lah. Equity pemilik pun mana ada juga dalam urus niaga ni? Kosong juga. So sebelah kredit ni kosong je, tiada apa-apa. Okey. Tapi di sebelah aset ni ada satu lagi yang berkurang, iaitu tolak tunai, iaitu berkurang. Tunai kita 500. Jadi, kamu coba tengok sini. Aset kamu bertambah 500, berkurang 500. Jadi, di sebelah aset ini jadi berapa anak-anak? Jadi berapa? Tambah 500. Pandai. Dia jadi kosong. Jadi di sebelah kredit pun memang pun kosong. Imbang tak imbang ini? Kosong sama dengan kosong. Imbang. Okey, macam itulah. Okey, tidak semestinya kamu kena cari mesti debit dengan kredit juga. Tidak semestinya. Kadang-kadang urus niaga itu melibatkan kawasan debit je. Tapi walaupun dia kawasan debit je, dia menghasilkan nilai yang kosong balik. Akhirnya dia akan jadi balance balik di debit dengan kredit. Faham ke? Faham? Alhamdulillah. Okey, itu baru urus niaga yang pertama. Sekarang kita pergi urus niaga yang kedua. Okey, urus niaga yang kedua. Beli barang niaga 1,200 dengan cek. Okey, step yang pertama. Apa akaun yang terlibat? Kalau dia cakap akaun, kau jawablah by inventory. Bila kamu tak boleh menjawab soalan cikgu dengan betul kan, maksudnya kamu kan belum hafal itu klasifikasi akaun dengan betul. Apa maksudnya yang kuning-kuning ni ni. Okey. Kalau ada item kamu cakap set. Okey. Akaun dia jangan keliru ya. So kamu kena betul fit apa yang kamu hafal. Memang agak kamu sudah percaya senang kamu. Okey, sekarang kita pergi buku teks. Jadi akaun yang terlibat di situ ada barang niaga. So kalau barang niaga automatic inventory akaunnya.
Dia beli RM 1.200 dengan menggunakan cek. Adakah cek? Kalau cek, cikgu ajar apa? Kalau cek apa? Bank. Ingat, kalau cek itu bank. Kalau cek bank. Kalau cek bank. Sebab dalam klasifikasi akaun tidak ada akaun cek. Tiada. Yelek. Tiada akaun cek. Tak pernah wujud. Tiada akaun cek. Tak pernah ada. Tidak ada. XXX. Okey, yang ada akaun bank. Tolong alertnya, penting ni nota-nota yang biru-biru cikgu tulis ni. Ini yang menyebabkan kau faham nanti. Kalau akaun cek tidak ada. Yang ada hanya akaun bank. Jadi dalam urusnya dia memang pakai perkataan cek. Sebab memang pun dalam perniagaan kadang-kadang kita guna duit kertas atau duit shilling, betul kan? Tapi ada perniagaan yang memang sudah besar, dia tidak mau pakai duit-duit lagi. Dia takut duitnya hilang, dia pakai kertas cek itu. Okey? Nanti cikgu ajarkan kamu cek. Oh, belum lagi kan cek. Okey, cek itu basic lah. Nanti cikgu akan ajar kamu dengan deep lagi. Cek itu macam mana. Itu je kamu kena tahu cek itu. Cek itu cek kertas-kertas yang kita tulis-tulis di atasnya tu. Nombor, nilai. Kalau kamu pernah tengok drama kan? Ada tu. Okey, jadi step yang kedua kamu sudah tahu. Apakah klasifikasi akaun ini? Inventory ni apa? Aset. Bank ini aset. Lepas tu baru kamu pergi step 3. Tanya diri kamu. Gunakan sense kamu yang ketujuh. Adakah sense ketujuh? Okey. Apakah kesannya? Adakah dia bertambah atau berkurang? Bila kita beli barang ni, inventory kita akan berapa ni? Yes. Kalau kita membeli dengan menggunakan cek, maksudnya bank kita akan Yes, bank kita akan berkurang, iaitu bila kita guna cek, tunai di bank kita akan berkurang. Okey, settle. Kita pergi urus niaga yang ketiga. Beli barang niaga secara kredit. Secara kredit lah pula lah. Apa maksud secara kredit ini? Secara kredit. Tolong alert ini, penting-penting sangat ni. Akaun apa terlibat? Tanya diri kamu. Step 1. Apa ni step ini? Akaun apa terlibat? Barang ni cusok garis ni. Barang ni apa? Inventory. Ingat, kasih associate di kepala kamu tu. Kalau jadi cakap barang niaga, inventory lah tu dia punya akaun. Inventory lah dia punya akaun. Faham? Okey, itu untuk bab 2 lah. Tapi untuk bab seterusnya nanti akan dia ada advance lagi. Okay, untuk setakat bab 2, kalau barang niaga nampak dia barang niaga, dia jadi inventory. Ingat tak? Okey, sekarang dia sini, tadi itu dia beli secara tunai ataupun cek. Tapi sekarang ni dia beli secara kredit. Bila dia cakap beli, ini perkataan beli secara kredit. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Dia beli secara hutang. Apa maksud kalau kita beli secara hutang? Anak-anak, apa maksudnya? Kasih pasarkan like bahasa tu supaya kau faham. Siapa yang mengutang ni? Kita anggap kita sekarang ni, kita punya transaksi, kita punya urus niaga. Sekarang kita ni membeli secara kredit, maksudnya kita membeli secara hutang. Apa yang kita buat sekarang ni? Kita mengutang, betul, bagus saya tu. Kita mengutang. Kita mengutang dengan orang lain, betul? Betul? Betul kan? Okey. Kamu nampak tulisan biru ni? Tak. Cikgu kasih besar lagi. Okey. Kalau kita beli secara kredit, maksudnya kita beli secara hutang. Dengan bahasa pasarnya tadi, siapa yang sebut tu? Dia cakap kita menghutang dengan orang lain, cikgu. Okey, bila
kita menghutang dengan orang lain, maksudnya akan wujudlah satu akaun orang lain, iaitu akaun itu orang lain itu sebenarnya adalah pemiutang, orang yang kasih kita hutang, orang yang kasih kita hutang. Jadi orang yang kasih kita hutang tu akaunnya adalah A, B, apa? B ke T? A, B, B. Faham? Macamnya cikgu terpaksa ajar kamu very detail sekarang ni. Sangat detail. Sebabnya di sini je kita kasih kuat kamu punya basic tu. Nanti bila kamu sudah upgrade, naik next bab, next chapter, next module and next tingkatan nanti, ABB ni macam kacang je. Tak payah lagi cikgu muat hurai yang ini. Jadi siapa yang attend kelas hari ni tahniah. Sebab kamu boleh menghayati deep basic account tu. So ABB. Okay. Now, kita kena identify. Okay. 2 account sekurang-kurangnya, iaitu yang pertama barang niaga ni inventory dan membeli secara kredit. Perkataan membeli secara kredit iaitu ABB. Account belum bayar. Okey, so sekarang step yang ketiga. Yang mana satu bertambah, yang mana satu berkurang, ikut kamu punya sense. Bila kamu beli barang niaga, inventory kamu akan very good. Dan bila kamu membeli secara hutang, kamu punya ABB akan berkurang. Bertambah. Hutang kamu akan bertambah. Very good. Bagus sense kamu ni. Very good. So, sekarang kamu kena identify inventory ni asset kah liability? Very good. ABB ni adakah asset ataupun liability? Liability. Okay. Cuba kita check. Kita gunakan ALEP ni. Rules perakaunan ni. Adakah dia menghasilkan step yang keempat, iaitu di sebelah debit dan kreditnya imbang ataupun tidak? Okey, cikgu press sini ya. Okey. Sekarang debit kan? Debit sama dengan kredit. Iaitu debit adalah asset sama dengan liability tambah EP. So EP kita abaikan sebab memang tiada. So inventory kan ada asset. Betul? Okey, berapa nilainya? Berapa nilainya yang bertambah? So you all tekan tulis sana tambah 2400 sama dengan liability. Adakah liability? Oh, ada liability ABB. ABB sekarang bertambah. So kamu kena tulis simbol bertambah sebanyak berapa? Yes, sama juga 2400 tambah EP. EP ni tidak apa-apa lah, tidak kesan. So kosong. So imbang ke imbang ini? Di sebelah bertambah 2400. Di kredit pun bertambah 2400. So yes, this one is imbang. Kalaulah di sini macam ni, cikgu bagi contoh. Kalau di sebelah aset bertambah 2400, di sebelah kredit dia berkurang 2400, imbang ke imbang? Bagus. Kalau di sini bertambah 2400, di sebelah kredit dia berkurang 2000, itu tidak imbang. Itu sampai camatlah tunda imbang akaun kamu. Okay, jangan kamu tengok nilai sahaja anak-anak. Nilai walaupun sama, dia tidak semestinya akan menghasilkan keseimbangan. Tetapi kesannya tu yang akan menentukan keseimbangan itu. Sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Ini impact kesannya sangat-sangat besar. Okay, kalau tidak, akaun kamu tidak akan imbang sampai bila-bila. Okay, dan step keempat. Kita pergi urus niaga yang keempat. Kita ada masa lagi kan ni? Jam berapa sudah ni? 9.48. Okeylah, kita pergi je lah dekat mana-mana akaun yang sempat kita cikgu bentang. Cikgu kena kasih terang je dengan kamu satu-satu. Nanti cikgu sambung. Okey, soalan nombor urus niaga keempat. Jual barang niaga berkos 400 dan tunai RM480 diterima. Ambil kau. Apa ni? Macam biasa, jangan takut. Kamu pegang dah step cikgu ni. Step 1. Kenal pasti akaun apa yang terlibat. Tanyalah diri kamu, akaun apa yang terlibat dalam ni? Pertama, kamu nampak perkataan barang niaga. Janganlah kamu risau. Oh, ada barang niaga. Oh, inventory. Dapatlah kamu satu
sudah. Sebab kamu sudah berjaya mengenal pasti satu akaun yang betul. Dapat 1 markah sudah. Cakaplah Alhamdulillah dapat sudah je 1. Alhamdulillah. Okey. Apa lagi? At least 2 kan? Tak boleh 1. Apa lagi satu akaun yang kamu rasa terlibat dalam ni? Apa kamu nampak? Yes, obviously. Sangat terang dan bersulu perkataan tunai di situ. Okey. Okey, 2 sudah. Okey, ada 2. Okey, kalau kamu dapat sudah 2, jangan kamu macam tepuk tangan dan lompat-lompat Sebab bila kamu identify 2 akaun yang betul, belum tentu lagi persamaan perakaunan kamu itu imbang. Okey. Kerana apa? Kalau kamu tengok maklumat yang dibagi dari sudut nilai. Nilai di sini bagi 400 harga barang tu. Tapi tunai yang dia dapat 480. So something wrong itu kalau kamu tengok kan macam tak imbang. Macam ini ada satu nilai je, dia confirm imbang. Betul kan betul? Okay, so sekarang kamu sudah kenal pasti at least 2 akaun kan? Okay, so sekarang ni kita akan gunakan ini. Step yang ketiga. Kita gunakan kita punya panca indera yang 7 untuk mengenal pasti kesan itu. Okey, sekarang kamu sudah inventory kan? Okey, barang niaga itu inventory kan? Okey. Apa yang berlaku bila kamu jual barang niaga? Inventory kamu akan bertambahkah berkurang? Betul, logik akalnya berkurang. Kalau kamu pergi kedai kan, kamu beli barang, mestilah kamu ambil barang di kedai tu dan kedai di barang tu barang di kedai tu akan berkurang, betul kan? Okey. Yeah. Kemudian tunai. Okey, tunai. Dia jual barang berkos 400. So barang niaganya sudah berkurang. Dan dia menjual secara tunai. Bila dia jual secara tunai, tunai itu akan berapa? Bertambah. Kamu fahamkah maksudnya? Apa maksud dia jual secara tunai? Okey, faham kan? Bila dia jual macam kamu membeli air dekat tepi jalan, kamu guna apa? Guna duit shilling kertas kan? Maksudnya orang tu sedang membuat jualan secara tunai. Macam tu. Jadi, apa yang berlaku dengan tunai kita sekarang? Tunai kita akan bertambah. Okey, kalau kamu perasan, kamu punya barang niaga akan berkurang sebanyak 400. Tapi, tunai kamu bertambah 480. Pelik pula ni cikgu. Barang jual harga 400 tapi duit yang dapat 480. So, maksudnya kita sedang menjana untung. Sebabnya, macam kamulah. Kamu kan beli telefon. Bukan telefon lah. Kamu macam menjual karipap. Contoh karipap. Karipap tu kamu buat satu bakul lah. Contohnya 10 biji karipap kan. 10 biji karipap ni. Kamu beli tepung. Okey, kamu beli tepung. Kamu beli apa lagi? Apa lagi karipap. Kamu beli kentang. Kan kamu beli semua bahan-bahannya tu kan. Jadi kosnya sebanyak RM. Contohnya RM20. Kamu buat beli semua tu lah. Memasak, upah semua kamu beli. Jadi, maksudnya satu biji karipap tu sama dengan berapa? Kosnya. Kos satu biji karipap sama dengan RM. Mahalnya. 20 bahagi 10. Hantamlah cikgu nak tahu karipap apa kamu jual ni. Karipap yang besar kali kan. Anggaplah karipap yang besar tu. Dia punya kos satu biji tu RM2. Jadi bila kamu mau jual kan. Kamu mau jual satu biji karipap. Kamu mau jual RM2 kah? Kamu kalau kamu jual RM2, kamu balik dah dapat kos kamu. Jadi untuk apa kamu menjual kalau balik pokok? Orang mau untung. So mungkin kamu jual RM3 satu karipap. Gila besar. Mahalnya karipap kamu ni. Jadi bila kamu kena jual, harga jual tu mesti lagi tinggi daripada mesti lagi besar daripada harga kos. Barulah kamu dapat untung, kan? Jadi dalam kes sekarang ni, kamu jual barang niaga kamu kosnya 400 tapi kamu jual secara
tunai dengan harga RM480. Jadi kamu untung RM80. Jadi maksudnya at least 2 akaun ini, maksudnya ada akaun yang ketiga rupanya, iaitu akaun untung, iaitu dia di sini pack dekat EP. EP kan ada dekat, kan EP tadi ada untung kan? Betulkah? Betul? Ingatkah lagi? Ingat dah, ingat. Jangan kamu terlampau leka A dengan L je, A dengan L. EP dia akan menyelip bila berlaku macam ni, untung ataupun rugi. So sekarang dalam kes sekarang ni dia untung. So berapa akaun yang terlibat? Satu lagi adalah akaun untung ataupun dia slash modal. Okey, iaitu dia punya kesan bertambah. Macam itulah. Okey. Sekarang ini jam berapa? Jam berapa? Cikgu tanya jam je. Okey. Kita pergi soalan urus niaga yang kelima. Ada berapa urus niaga banyak? Banyak je. 14 pun. Okey, urus niaga yang kelima. Jual barang niaga berkos 900 dan cek 990 diterima. Okey, apakah dua akaun yang terlibat dalam ini, Natalie? Cikgu tolong garis lagi. Very good, sebab ada perkataan barang niaga. Satu lagi. Okey, cek. Ada perkataan cek, maksudnya bukan cek, maksudnya account bank. Okey, sekarang apa yang berlaku dengan inventory kamu ini? Berkurang sebab kita jual. Dan apa berlaku dekat bank kamu ini? Bertambah. Okey, sekarang cikgu tulis dia punya inventory berkurang sebanyak berapa, Natalie? Banknya bertambah sebanyak berapa, Natalie? Jadi apa yang berlaku sekarang ini? Dia dapat untung bersih. Berapa untungnya? RM90. Okey. Okey, cuba kita, cikgu lupa pula apply step keempat. Betulkah ni cikgu imbang kalau sudah sampai 3 akaun ini? Okey, kita cuba. Yang nombor 4 tadi cikgu tak tercuba pula. Kita cuba ini. Okey. Kita cuba. Kita kasih keluar debit sama dengan kredit, A sama dengan L tambah EP. So inventory ni akaun apa, Natalie? Bank. Untung atau modal ni apa akaunnya? EP. Okey. Sekarang kita cubalah. Betulkah di cikgu imbang ini? Okey. Dekat aset kita ada pengurangan negatif 900. Lepas tu kita ada pertambahan 990. Baru sama dengan liability tiada kesan kan? Tambah dengan EP. Okey, EP sekarang ada pertambahan. Tambah 90. Betulkah betul? Tambah 90. Okey, so now cuba kamu kira ni. Negatif 900 tambah 990. Dapat positif kan negatif? So, sekarang ini apa yang jadi? Imbang ke imbang? Nah, imbanglah dia. Macam tu. Okey, sorry. Tadi suami cikgu Okey. Hello, are you there? Okey. Jadi kita tamatkan kelas kita sampai nombor 5 ni, bolehkah? So, je 10 sudah kan? Okey. Bolehkah kalau kita buat kelas hari Jumaat petang? Bolehkah tak? Inilah kita kasih habis minggu ni. Kita carilah masa-masa yang sesuai. Cikgu tengok dulu. Sebab cikgu full juga pack cikgu hari Jumaat sampai hari Ahad. Sebab cikgu ada kelas. Tak apalah. Kalau tak boleh juga,
Cikgu cuba cari hari Isnin sebab hari Selasa dengan Rabu cikgu ada jaga SPM. Hari Khamis tu mungkin kita boleh buat balik lah ataupun masa Khamis minggu depan kita sambung benda inilah. Okay? Tapi cikgu minta kamu salin ya biru-biru ni semua yang cikgu buat ni. Okey kah okey? Jadi cikgu tidak bagi kamu latihan, cikgu cuma mau kamu hadam dan minta kamu betul-betul fahamkan 4 step ini. Sebab nanti sudah kita bincang semua kesan-kesan ni, kita akan mula transfer dia masuk pergi dalam jadual persamaan perakaunan yang ini. Dia bagi urus niaga macam ni kan. Dia bagi macam ni, kita transfer dia masuk pergi dalam ni terus. Dia tidak ada lagi jadual macam di atas tu. Itu semua sudah bermain di dalam kepala kamu sudah. Okey kah okey? Okey, jadi cikgu minta kamu sudah siapkan benda ni ya, latihan ni semua apa ni? Contoh-contoh ni sudah disalin dalam buku. Okey, dan sebenarnya kamu ada satu latihan kan, sambungan latihan Minda 2.3 iaitu yang ini. Okey, jadi cikgu rasa kamu tak sempat lagi ini. Kamu belum lagi boleh buat ni, cikgu rasalah. Kalau kamu buat pun banyak salah nanti. Okey, so ini kita sambung next class ya. So setakat itu hari ini itu sajalah. Okey anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.